Saya jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Speaker. Seterusnya jempol terus merujuk kepada butiran P6 16500, Program Kelestarian Felda. Felda adalah salah satu sebuah agensi penting di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan jumlah peneroka ataupun peserta peneroka Felda seramai 112,635 peserta di 317 skim tanah rancangan Felda di seluruh negara dengan keluasan 410,379 hektar. Di Parlimen saya di Jempol ada 28 skim Felda di Parlimen Jempol daripada 49 skim Felda di seluruh Negeri Sembilan. Tan Sri Speaker, hasil peneroka seluruh Malaysia untuk pendapatan negara berjumlah dengan anggaran RM11 bilion setahun. Ini jelas menunjukkan hasil perladangan peneroka antara penyumbang besar kepada KDNK negara. Jadi saya akan menyentuh 4 perkara khusus di bawah tajuk Felda ini. Pertama, pelarasan pendapatan minimum peneroka Felda kepada RM1,500. Saya ingin fokus terus kepada isu pendapatan purata peneroka Felda. Itu setelah ditolak segala hasil pengurusan di tanah rancangan Felda, rata-rata slip yang diterima oleh peneroka Felda adalah lebih kurang 1,200 saja sebulan. Jadi ini jauh lebih rendah daripada dasar yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, iaitu gaji minimum bulanan sebanyak RM1,500. Jadi di sini Jempol mencadangkan agar pihak kerajaan yang menyelaras purata pendapatan peneroka minimum 1,500 sebulan sesuai dengan dasar gaji minima negara dengan kos sara hidup yang semakin meningkat pada hari ini. Secara kasar, implikasi kewangan jika pihak kerajaan memberi bantuan RM300 sebulan supaya genap menjadi jumlah 1,500 kepada 112,635 orang peneroka. Anggaran ataupun implikasi keuangan adalah berjumlah lebih kurang 405 juta setahun. Soalan saya, apakah pihak kerajaan sudah mempunyai perancangan bagi pelarasan purata pendapatan peneroka perancangan bagi pelarasan purata pendapatan peneroka Felda ini? Yang kedua, subsidi baja Felda. Tan Sri Speaker, saya ingin fokus kepada subsidi baja Felda. Dengan hasil pendapatan 11 bilion, golongan peneroka Felda ini belum pernah mendapat bantuan subsidi baja berbanding agensi-agensi lain di bawah sektor peladangan dan juga komoditi. Anggaran perbelanjaan membeli baja bagi seorang peneroka ataupun peserta Felda ialah lebih kurang 8,500 setahun, dan bagi keseluruhannya sebanyak berjumlah 820 juta setahun di kawasan ladang seluas 410,379 hektar. Jadi Jempol mencadangkan agar pihak kerajaan mempertimbangkan subsidi baja sekitar 30% kepada peneroka Felda. Jika ianya dapat dilaksanakan, implikasi kewangan adalah sekitar RM246 juta setahun. Soalan saya, dengan pendapatan 11 bilion hasil peladangan peneroka Felda ini, adakah pihak kerajaan boleh melaksanakan insentif subsidi baja kepada peneroka Felda? Terus yang ketiga, perumahan generasi baru Felda. Jempol menyokong penuh hasrat Felda menyediakan lot-lot kosong kepada generasi baru Felda untuk membina rumah. Memandangkan sebahagian besar daripada generasi baru ini menetap di kawasan Felda dan mereka ini tidak mempunyai pendapatan tetap, Jempol mencadangkan agar pihak kerajaan menyediakan bantuan pinjaman perumahan dan juga pembiayaan bagi mereka membina rumah pertama di kawasan Felda. Begitu juga dengan membina rumah kaki tangan Felda yang berjumlah 2010 unit 2010 unit yang dibina sejak 1959 dan dibina daripada kayu, rata-rata daripada kayu, dan hari ini keadaannya begitu uzur sekali. Jadi sudah sampai masanya rumah kaki tangan Felda ini dibina baru dengan kos anggaran Felda yang melibatkan tanah rancangan Felda di wilayah utara, tengah, selatan, timur dan juga Felda Sahabat adalah
sebanyak 464 juta. Jadi soalan saya, bilakah pihak kerajaan boleh melaksanakan projek bina baru ya perumahan kaki tangan Felda? Seterusnya masih lagi di tajuk yang sama, iaitu penggantian paip lama. Projek sistem bekalan air Felda di Jempol ya, di kawasan zon Raja Alias, Felda, Setinggili Kompleks, zon Palung dan juga zon Seram Padang sering berlaku, boleh katakan setiap hari ya, berlaku gangguan bekalan air kerana paip pecah, kerana usia paip ini sudah pun menjangkau 35 tahun ke atas, dan ini ya bukan saja sering mengganggu sistem bekalan air kita, tapi juga dapat ya pembaziran kerana kadar air tidak berhasil ya, NRW begitu tinggi. Dan yang akhir sekali Tan Sri Speaker, iaitu butiran B6 030400 Angkatan Pertahanan Awam. Angkatan Pertahanan Awam, APM dan agensi-agensi lain di bawah NATMA adalah merupakan barisan hadapan yang sangat penting dalam pengurusan bencana. Pusat operasi dan kelengkapan peralatan mesti diberi keutamaan supaya agensi ini dapat bersiap siaga menghadapi pelbagai kemungkinan dalam pengurusan bencana. Di Parlimen Jempol misalnya, APM ya tidak mempunyai pusat operasi dan kini beroperasi di Balai Raya saja. Bayangkanlah ya, dalam keadaan beroperasi di Balai Raya sedangkan bencana alam ya kita tidak tahu ya. Jadi sudah tentulah kita memerlukan satu pusat operasi ya, untuk supaya segala tindakan itu dapat dilaksanakan dengan pantas ataupun tuntas. Jempol mencadangkan di mana baru pusat pengurusan bencana bersepadu di Parlimen Jempol sesuai dengan perancangan RMK 12, iaitu memperkukuh ya pengurusan bencana di bawah strategi B3. Jadi soalan saya, bilakah pihak kerajaan dapat membina baru pusat pengurusan bencana bersepadu ya di Parlimen Jempol? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Jempol.